bab 9 teknologi angkasa lepas. Jadi dalam bab ni cikgu akan cuba bincangkan dengan kamu tentang orbit. Jenis-jenis orbit ni mengikut kepada ketinggian orbit tu ataupun altitude orbit tu. Kemudian kita akan bincangkan tentang satelit. Seterusnya kita ada session angkasa antarabangsa. Kita ada kesan perkembangan pusat teknologi angkasa lepas dan GPS. Nampak macam tak banyak lah, tapi cikgu pun tak boleh nak terang in detail sangat sebab ini bukan bidang lah, ya. Tapi tak apalah, sebab apa, dalam nota ni pun cikgu ambil kebanyakan dia, bukan kebanyakan dia, semua cikgu ambil daripada buku teks kamu ni, bab 9 teknologi angkasa lepas. Kamu boleh buka muka surat 236. Jadi di sini ni 236 ni adanya maklumat-maklumat yang cikgu ambil ni lah. Sekarang ni kita nak tengok kepada jenis orbit satelit. Ini adalah orbit satelit lah. Orbit itu apa? Orbit itu adalah laluan yang berulang kali dilalu oleh objek-objek yang berada di angkasa lepas. Okey, dan antara yang terkenal yang ada di angkasa lepas, yang dia ada laluan dia tersendiri adalah satelit lah. Jadi yang ini adalah jenis-jenis orbit satelit. Kita pergi dulu yang pertama, orbit rendah bumi. Jadi rendah bumi ni ataupun LEO ni ketinggian dia 180 hingga 2000 km. Kemudian kita ada orbit sederhana bumi MEO, ketinggian dia 2000 hingga 35000. Kemudian kita ada orbit tinggi bumi ataupun HEO, ketinggian dia 35000. Ni atas sikit daripada sini lah, ya. Kalau sini 35780, yang ni dia ketinggian 35780 atau lebih. Kemudian kita ada orbit geopegun GEO, ketinggian orbit 35786. Jadi dia tinggi 6 km berbanding dengan orbit tinggi bumi. Ataupun mungkin yang ni tinggi sikit lah, dia boleh lebih kan. Satah orbit pada satu satah khatulistiwa. Okay, satah orbit pada satah khatulistiwa. Kemudian kita ada orbit geosegerak, ketinggian 35786 km. Sama macam yang ini. Satah orbit mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Jadi inilah yang cikgu lukiskan semula lah daripada muka surat 236 tu. Kedudukan satelit berdasarkan ketinggian dia. Jadi kalau kamu nampak yang paling dekat sekali LEO ni lah, low earth orbit, okey, ataupun orbit rendah bumi. Orbit rendah bumi, ketinggian dia 180 hingga 2000 km. Dan seterusnya lah kita ada. Ini muka surat 236, ya. 236. Kemudian kita ada satelit. Satelit ini dia ada dua kedudukan satelit. Jadi kedudukan apogee dengan perigi. Okey, apogee ni kedudukan dia jauh. Kedudukan dia jauh daripada bumi. Kalau perigi ni dekat lah. Okey. Kita tengok kepada bentuk orbit. Orbit ada bulatan sempurna. Kalau ikut buku teks ni, bulatan sempurna, dia beritahu contoh dia adalah GEO. GEO dia kata bulatan sempurna. Kalau elip pula adalah MEO dengan HEO. Ataupun bulatan sempurna atau elip, dia contoh dia LEO atau GSO. Yang inilah, ya. Dia tunjukkan keadaan orbit tu macam mana. Orbit tu laluan dia lah, laluan dia yang dia akan lalu berulang kali, sama laluan dia. Seterusnya kita nak pergi kepada satelit. Jadi satelit tu sendiri apa dia? Jadi satelit adalah objek yang akan orbit planet dan bintang. Jadi planet patutnya kamu kena faham lah planet tu apa kan. Bintang tu contohnya macam matahari. Jadi dia akan bergerak mengelilingi planet tu sendiri atau bergerak mengelilingi matahari. Jadi dia ada laluan dia. Ya, dia ada laluan dia, itu kita panggil orbit lah. Tapi yang satelit ni adalah objek yang mengelilingi itu sendiri. Jadi kita ada satelit semula jadi. Bumi itu ada satelit semula jadi yang dipanggil sebagai bulan lah. Kemudian satelit yang membuat orbit elip ada dua kedudukan tertentu dalam orbit tersebut. Kalau satelit itu dia membuat orbit elip,
Jadi laluan dia tu bentuk elip. Jadi dia ada dua kedudukan. Satu kita panggil sebagai apogee, satu lagi adalah perigi. Perigi tu dekat, apogee tu jauh. Macam tu sajalah. Jadi apogee satu satelit dalam orbit elip merupakan kedudukan satelit paling jauh dari planet atau bintang. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit kekal dalam orbit. Daya tarikan graviti terhadap satelit semakin kurang apabila ketinggian satelit meningkat. Ya. Jadi kalau dia semakin tinggi satelit itu, semakin kuranglah daya tarikan graviti dia. Yalah, dia hilanglah daya tarikan graviti dia, ya. Seterusnya kita nak fahamkan tentang kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar ni, kamu kena ingat satelit ni dibuat di mana? Dibuat di bumi. Jadi daripada bumi tu nak hantar pergi ke angkasa lepas. Jadi dia akan gunakan kenderaan pelancar. Jadi kenderaan pelancar ni terdiri daripada satu atau lebih roket. Terdiri daripada satu atau lebih roket. Dia akan hantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Dua cara untuk menempatkan satelit, iaitu pindah secara terus ke orbit. Lepas tu ada orbit pindah Hoffman. Jadi dia guna dua cara ni. Dia pindah terus saja. Satu lagi dia pindah Hoffman. Jenis kenderaan pelancar pula kita ada dua jenis. Satu guna sekali sahaja. Jadi Expendable Launch Vehicle ELV. Lepas tu ada kenderaan pelancar yang kita boleh guna semula, yang dipanggil sebagai Reusable Launch Vehicles. Jadi untuk yang penghantaran, kaedah menghantar kenderaan pelancar ke orbit ni, kamu boleh buka muka surat 239. Dia ada pindah secara terus, satu lagi pindah Hoffman. Jadi cikgu cuba terang lah, nak cerita lebih-lebih pun tak nak tahu sangat ni. Jadi dia ada bumi di sini. Jadi di bumi ni akan ada penghasilan satelit itu sendiri. Kemudian dia akan hantar pergi ke angkasa lepas, ke orbit dia sendiri. Dia akan ada trajektori roket. Okey, dia akan hantarlah guna roket tu, dia akan masuk ke kawasan orbit dia. Kemudian kalau yang ini, dia akan hantar dulu ke orbit kecil, kemudian dia akan berlaku pemindahan, okey, ke kawasan yang lebih besar. Kemudian ada pembakaran lah, pembakaran di apogee orbit besar, pembakaran di perigi. Seterusnya kita ada stesen angkasa antarabangsa. Jadi dekat angkasa lepas tu ada stesen angkasa. Jadi dia akan duduk di situ, dia akan jalankanlah aktiviti dia supaya dia dapat lebih banyak maklumat, terutama sekali melibatkan bumi. Jadi stesen angkasa antarabangsa ni hasil usaha 5 agensi. Yang pertama adalah NASA, yang kedua adalah Roscosmos Rusia, JAXA Jepun, ESA Eropah, CSA Kanada. Jadi 5 agensi ini yang kemungkinan dia usahakan untuk adakan stesen angkasa antarabangsa. China pun ada sebenarnya, cikgu pun tak pernah tahu sangat, ya. Kemudian kita nak kena fahamkan tentang keadaan sifar graviti, zero gravity. Jadi bila tidak ada graviti, maksudnya orang tu dia tidak akan jatuh ke bawah lah. Macam kita lompat dekat bumi ni, kita lompat, kita jatuh balik, kaki kita tu pijak ke tanah kan, ya. Jadi keadaan sifar graviti, tiada kesan ketara, daya graviti dirasa. Contohnya terjun udara. Ada Indo skydiving ni yang akan menyebabkan boleh terapung lah. Kemudian ada sifar graviti, daya tujahan dihasilkan tiupan ke atas sangat kuat, sama nilai dengan berat badan. Jadi berat badan tu sekarang ni dah tak bernilai sangat lah. Sebab apa? Sebab dia dah tak memberi kesan kepada orang tu, ya. Seterusnya kita ada kesan perkembangan pesat teknologi angkasa lepas. Jadi kesan ni selalunya ada kesan baik dan kesan buruk. Kesan buruk ni dia akan menghasilkan sampah sarap angkasa lepas ataupun bahan buangan di angkasa lepas, iaitu space junk. Jadi space junk ni akan bertambah. Jadi space junk ni terdiri daripada apa? Terdiri daripada satelit yang tidak berfungsi,
bahagian ELV yang telah digunakan. ELV itu dia vehicle lah ya, expandable launch vehicle, dia guna sekali sahaja. Jadi sekarang ni dia dah jadi space junk. Kemudian ada serpihan satelit hasil daripada pelanggaran. Jadi bila dia berlanggar, serpihan-serpihan tu akan duduk berada di angkasa lepas. Kemudian roket yang habis dibakar. Jadi 95% space junk ni adalah bahan buatan manusia, dan 5% lagi memang yang ada di angkasa lepas lah. Semakin banyak space junk, risiko pelanggaran juga semakin tinggi. Kemudian kesan baik daripada perkembangan pusat teknologi angkasa lepas ni, dia merancakkan lagi penyelidikan. Kemudian pembangunan pun akan bertambah, penyelidikan, pembangunan, macam-macam lah. Teknologi itu semakin lama semakin advance, semakin hebat. Sebagai contoh, kita ada GPS ni, iaitu Global Positioning System, iaitu sistem penentu sejagat. Jadi sistem penentu sejagat ni akan buat apa? Dia akan navigasi, beri maklumat lokasi, masa dalam semua keadaan cuaca. Jadi ada banyak maklumat sebenarnya yang boleh dikumpulkan oleh GPS ni, Global Positioning System ni. Contohnya macam dalam peperangan, dia nak selidik, dia nak risik tempat-tempat musuh. Jadi dia boleh guna GPS ni. Ataupun guna untuk handset kan. Handset pun kadang-kadang dia guna satellite juga. Jadi dia ada beberapa segmen dia. Segmen ni macam komponen lah. Ya, dia ada segmen kawalan, segmen angkasa dan segmen pengguna. Segmen kawalan terdiri daripada sistem stesen kawalan utama. Jadi kita ada stesen kawalan utama di sini di bumi. Kemudian kita ada stesen kawalan alternatif, mungkin di bumi juga. Kemudian kita ada antena arahan. Okey, ini muka surat apa? Saya lupa pula nak tengok muka surat. Muka surat 244. Kita ada juga kawalan serta stesen pengawasan. Jadi kita ada stesen pengawasan, stesen kawalan utama, kita ada segmen angkasa. Jadi segmen angkasa ni dia ada satelit-satelit lah yang berada di angkasa lepas. Jadi segmen yang kedua adalah segmen angkasa. Jadi segmen angkasa ni GPS terdiri daripada rangkaian satelit. Ada satelit GPS ni yang duduk dekat angkasa lepas, luar daripada permukaan bumi ini. Satelit GPS orbit bumi, ketinggian orbit 20,000 km. Jadi dia punya orbit tu 20,000 km daripada bumi. Jadi orbit satelit dikenali sebagai orbit separuh gerak bumi. Jadi orbit satelit GPS ni dikenali orbit separuh gerak bumi. Tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Dalam GPS, minimum 4 buah satelit GPS dilihat sudut 15 darjah atau lebih daripada ufuk setiap masa dari semua lokasi di bumi. Jadi dia ada berkeupayaan untuk dia lihat semua keadaan bumi, ya. Antara maklumat yang dihantar, cikgu ni tertinggal ke? Ya, tertinggal pula dah. Okey, kawalan ni. Isyarat yang diterima oleh tertinggal, tiba terskip kan. Isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama. Jadi sekarang ni kita ada stesen pengawasan. Cikgu garis sini stesen pengawasan yang ini. Stesen pengawasan, dia akan terima maklumat daripada stesen angkasa. Okey, stesen angkasa ni ada apa? Ada satelit GPS. Dan dia akan hantar pergi ke mana? Hantar pergi stesen kawalan utama. Okey, kemudian stesen kawalan utama pula jana mesej navigasi di bumi. Jadi di bumi itu dia nak tengok apa, dia nak ubah suai apa pun dia boleh bagi arahan di stesen kawalan utama. Jadi antara maklumat yang dihantar adalah posisi satelit GPS. Jadi dia nak lihat kawasan dekat Iran contohnya. Jadi dia hantarlah maklumat pergi ke satelit itu untuk ubah posisi dia ke macam mana ke, supaya dia dapat kenal pasti permukaan bumi di Iran tu macam mana. Ya, dia tak ada susah sangat kan. Kemudian faktor pembetulan waktu pada jam satelit, data atmosfera, almanak. Jadi almanak ni dia macam
Macam mana ya nak cerita, dia ada kompilasi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan bumi, okey, berkaitan dengan bumi ataupun berkaitan dengan angkasa lepas. Okey, tadi angkasa tadi, segmen angkasa tadi, yang angkasa ni, jadi GPS terdiri daripada rangkaian satelit GPS orbit bumi, ketinggian orbit 20,000. Orbit satelit GPS dikenali orbit separuh gerak bumi, tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Dalam GPS minimum 4 buah satelit. GPS dilihat sudut 15 darjah atau lebih daripada ufuk setiap masa dari semua lokasi di bumi. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat dihantar. Kemudian kita ada pengguna. Jadi ni orang yang nak guna ni. Ya, saintis-saintis ke, kamu sendiri ke yang nak guna. Jadi pengguna GPS sesiapa sahaja yang guna alat penerima GPS. Jadi sesiapa yang ada alat penerima GPS tu, dia adalah pengguna GPS. Contoh alat penerima GPS adalah handphone. Jadi lokasi sesuatu tempat ditulis dalam dua jenis format. Okey, kita ada DMS, kemudian kita ada DD. DMS ni apa? DMS ni adalah darjah, minit, saat. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, ni ada darjah, minit, saat. Okey, darjah, minit, saat, yang akan menunjukkan lokasi Georgetown, Pulau Pinang. Kemudian kita ada dari bentuk, dari format penulisan darjah desimal. Yang ini adalah darjah desimal. Darjah desimal. Jadi darjah desimal ni dia 3.154 lah. Dia point-point macam tu lah. Dia tak ada yang minit, saat apa semua tu. Jadi GPS ni kegunaan dia untuk apa? Google Map. Okay, with. Jadi kita ada teknologi GPS, teknologi yang membantu memudahkan kehidupan seharian kita. Jadi dah habislah melibatkan bab yang ke-9 dan yang terakhir ni. Jadi cikgu minta maaf lah ya atas apa saja kekurangan sepanjang video-video yang cikgu dah buat untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni. Ya, cikgu pun tak adalah pandai sangat. Masih juga dalam proses belajar dan belajar. Ya. Hopefully kalau tak banyak pun sedikit dapat bantu kamu.